Keseluruhan jumlah subsidi yang bakal dibelanjakan pada tahun ni adalah sebanyak 81 bilion. So what? Apa yang pelik sangat dengan 81 bilion ni? Korang tahu tak, 81 bilion ni bakal menjadi perbelanjaan subsidi yang terbesar sekali di dalam sejarah negara kita. Tapi kita tahu kedudukan subsidi yang sangat besar macam ni tidak sihat di dalam kedudukan perbelanjaan negara kita. Jadi jalan yang kita ada adalah merasionalisasikan subsidi. Kadang-kadang orang dengar perkataan rasionalisasi subsidi ni orang melompat tau. Puncanya adalah sebab salah faham. Dia ingat bila dikatakan rasionalisasi subsidi ni, semua subsidi dekat Malaysia ni akan ditarik. Actually tidak. Yang kita nak tarik adalah daripada golongan yang kaya dan juga berpendapatan tinggi. Itulah kadang-kadang saya kesian tengok kerajaan Madani ni. Nak kurangkan hutang kerajaan lah, nak hentikan direct negotiation untuk kontrak lah. Lepas tu nak rasionalisasikan subsidi. Lagi satu langkah tak populis ni. Akan tetapi korang faham jugalah kan, hutang kita sekarang ni dah mencecah melebihi 1 trilion. Kalau kita tak uruskan hutang ni dengan baik, maka dia akan pergi kepada 2 trilion, 3 trilion, 10 trilion pun boleh. Lepas tu siapa nak bayar hutang-hutang ni semua? Kalau bukan generasi yang akan datang, kalau bukan anak-anak kita. Akan tetapi by hook or by crook, perkara ni terpaksa dilaksanakan demi masa depan yang lebih baik untuk negara kita. Kalau korang masih ingat, sebab itulah masa pandemik COVID dulu, kita terpaksa keluarkan duit kita. Sepatutnya kita tak payah tau keluarkan duit kita. Itu adalah duit simpanan kita. Akan tetapi itu adalah kesan apabila kerajaan dah tak ada duit. Macam mana kerajaan nak bantu kita kalau kerajaan sendiri terpaksa berhutang dengan begitu teruk? That's why adalah penting untuk kerajaan memperbaiki kedudukan fiskal kita, mengurangkan hutang kita, dan kalau boleh mencipta surplus daripada bajet kerajaan supaya surplus tu boleh disimpan, dilaburkan semula, dan juga pulangan tu boleh digunakan untuk membantu rakyat ketika susah. Tapi kalau kerajaan pun dah tak ada duit, macam mana? Ini adalah kesan-kesan positif yang kita boleh jangka akan berjaya kita nikmati pada masa hadapan, kalau bukan kita pun generasi akan datang, sekiranya keuangan kerajaan itu sihat. Jadi apa isu utama subsidi ni? Yang pertamanya adalah of course guys, salah faham. Macam saya cakap tadi, bila kita buat rasionalisasi subsidi, bukan bermaksud kita tarik semua subsidi di dalam ekonomi kita. Kita hanya tarik daripada golongan yang berpendapatan tinggi. Sama ada kita suka ataupun tidak, sistem subsidi yang sekarang ni sebenarnya dia memberikan advantage kepada orang yang kaya raya. Orang yang bawa kereta Mercedes, BMW yang gaji 50,000, 100,000 sebulan ni. Korang fikir dia orang ni sebenarnya perlukan subsidi ke? Akan tetapi korang nak tahu tak keadaan sebenar sekarang ni? Dalam sistem subsidi yang ada sekarang ni, 53% daripada allocation untuk subsidi ni sebenarnya disalurkan kepada orang yang berpendapatan tinggi tau, iaitu top 20, berbanding hanya 15% saja untuk 40% yang terbawah. So maksudnya B40 ni diorang cuma enjoy 15% je. Yang banyak-banyak tu siapa yang dapat guys? Orang kaya. Jadi adakah kita patut membiarkan perkara ini berterusan? Perkara yang betul adalah kita bagi sahaja pada mereka yang memerlukan, bukan bagi kepada orang-orang yang bawa kereta besar-besar tu. Dan yang kedua, korang kena faham tau, dalam perbelanjaan kerajaan ni dia ada dua jenis perbelanjaan. Yang pertama perbelanjaan mengurus, yang kedua adalah perbelanjaan pembangunan. Perbelanjaan mengurus tu apa? Perbelanjaan mengurus ni macam bayar gaji kaki tangan kerajaan dan pastikan operasi kerajaan ni berjalan lancar. Kedua pula kita ada perbelanjaan pembangunan. Untuk negara kita menjadi sebuah negara yang membangun, yang maju, kita perlukan capital accumulation ataupun perbelanjaan pembangunan. Contohnya macam kita perlu bina highway, jalan raya, sekolah, hospital dan pelbagai lagi projek kerajaan tu di bawah perbelanjaan pembangunan. Masalahnya kalau kita tidak kontrol perbelanjaan subsidi ni, kita takut perbelanjaan subsidi akan melebihi perbelanjaan pembangunan. Contohnya pada tahun 2013, 2014 dan juga tahun 2022. Cuba korang bayangkan perbelanjaan subsidi lagi tinggi daripada perbelanjaan pembangunan. So principally is not right. Sebab itulah kalau korang tengok semasa midterm review rancangan Malaysia ke-12, ada something yang berlaku. PMX kan kata dia nak naikkan perbelanjaan RMK12 ni sebanyak 15 bilion kan. Ini bermakna total perbelanjaan pembangunan di bawah RMK12 ni adalah sebanyak 270 bilion selama 3 tahun ni. So maksudnya dalam satu tahun diorang kena belanja at least 90 bilion. Kenapa guys? Ini untuk pastikan nombor satu, negara kita mesti banyakkan perbelanjaan pembangunan sebab kita nak maju guys, kita nak membangun. Kerajaan kena banyakkan perbelanjaan pembangunan. Dan yang kedua adalah sebab nak pastikan bahawa perbelanjaan pembangunan ni sentiasa lebih tinggi daripada perbelanjaan subsidi. Okay guys, dekat situlah pentingnya kita buat rasionalisasi subsidi ni. The point is that supaya kita boleh menyalurkan peruntukan-peruntukan kerajaan ni kepada golongan yang tepat dan memerlukan. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa bagi saya satu like dan juga sharekan video ni.